Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلاة دائمين متلازمين وعلى آله وأصحابه ونصره وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في صلاتك فصلي صلاة موضع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمل يأس مما في يدي الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, barisan kepimpinan masjid yang diketuai oleh Datuk Pengerusi, Timbalan Pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa, para pegawai-pegawai masjid, para asatizah, para muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, tetamu Allah pada solat maghrib berjamaah yang rahimakumullah ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah tanpa rasa jemu dan mengharapkan rahmatnya. Terus menerus kita bersyukur di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Kalau nak menghitungnya, Masya Allah wa tabarakallah, tak mampu kita nak menghitungnya. Dengan sekadar ibadat-ibadat yang kita buat pada hari ini, maka tidak mencukupi untuk menyamai dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Tetapi dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah Ta'ala terus menerus memberi rahmat kepada kita, memberi segala nikmat-nikmat yang kita perlukan. Dan insya-Allah mudah-mudahan nikmat itu bukan menjadi beban kepada kita di negeri akhirat nanti untuk kita menjawabnya. Sebaliknya nikmat itu boleh mendekatkan lagi kita kepada Allah Jalla wa Ala, insya-Allah. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan mulia membawa kepada kita agama Islam, agama yang sempurna dan tinggi. Kerana agama ini merupakan penyempurnaan kepada agama para nabi-nabi yang terdahulu. Kalau kita tengok dalam sejarah, nabi-nabi yang terdahulu hanya membawa sebahagian kecil daripada perintah Allah, syariat Allah. Ada yang bahagian ibadat, ada yang bahagian pengurusan kehidupan. Tapi bila datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, digabungkan ke semua syariat itu dan disempurnakan untuk kegunaan dunia dan akhirat, maka disitulah disebutnya Islam. Kerana orang yang menganut Islam adalah orang yang telah menyelamatkan, menyempurnakan dirinya daripada sebaran kemudaratan di dunia dan di akhirat. Kerana Islam itu bersifat taslim, memberi kesejahteraan, kesempurnaan kepada orang lain, kepada diri dia dan juga kepada orang lain. Jadi insya-Allah mudah-mudahan agama Islam yang ada kat dada kita ini, lebih-lebih lagi akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah satu-satunya yang diparakui sebagai akidah yang sahih. Itulah yang Nabi sebut, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Itulah yang Nabi sebut akidah yang atas jalanku dan juga jalan para sahabat Nabi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan kita biarkan akidah kita yang sahih ini, yang sempurna ini dikembalikan ataupun diterbalikkan sehingga kita menganut akidah-akidah yang tidak sepatutnya. InsyaAllah mudah-mudahan akidah ini akan membawa kita ke dalam syurga Allah, insyaAllah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti biasa malam ini kita sambung pengajian kita.
dalam kitab Terhumban ke Kawah Neraka, dan kita berada di muka surat 113 di bawah tajuk iaitu 4 kategori perangai jahiliah yang masih kita laksanakan pada hari ini. Itu di bawah tajuk dia, 4 kategori perangai jahiliah yang masih ada sehingga ke hari ini. Baik, insyaallah kita sambung. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi umur ad-darain insyaallah minal aminin. Sebelum tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak membicarakan satu tajuk ataupun kisah berkaitan dengan tempat yang tidak mau kita pergi, iaitu neraka. Saya rasa soalan ini ditanyalah kat siapa pun, sama ada dia tu soleh ataupun toleh, baik ataupun jahat, maka sudah tentu dia tak ingin masuk ke dalam neraka. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Saf sebagai wasa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali. Allah sebut wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat, kan? Allah telah memberi satu janji kepada orang musyrik lelaki dan perempuan, orang munafik lelaki dan perempuan, bahawa mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, wasa'at masira, masuk dalam neraka yang mana tempatnya seburuk-buruk tempat kembali. Jadi saya rasa tempat ini semua orang tak nak pergilah. Kalau kita tanya, semua orang tak nak pergi. Kalau atas dunia ni tuan-tuan, saya dah baca satu tempat yang manusia tak boleh pergi. Di mana? Di Pulau Sokorsta nama dia. Pulau itu dikatakan tempat Samiri bertemu dengan Dajjal. Dalam hadis Tamin Ad-Dari itu, yang berkaitan dengan Tamin naik kapal, kemudian kapal tu kena pukul dengan ribut, lepas dia hanyut ke sepulau, dia duduk di pulau itu, terjumpa dengan binatang berbulu nama dia Al-Jassasah. Kemudian binatang berbulu tu beritahu ada satu makhluk di dalam gua, dalam rumah pondok. Dia pun pergi, rupanya makhluk itu adalah Dajjal. Dia tempat dia, kalau ikut kata sebahagian pengkaji, iaitu Pulau Sokorsta di Laut Yaman. Tuan-tuan boleh Google tengok pulau itu. Tak ada siapa dibenarkan pergi ke tempat tu kerana dia ada isu-isu berkaitan dengan keadaan muka bumi. Tapi kalau kita fikir balik, nama pun tempat Dajjal, kalau benar-benarlah, kalau sahih lah itu pulaunya, nama pun tempat Dajjal, memang tempat kerosakan. Siapa pergi sana pun memang rosak. Itu atas dunia, tak boleh pergi. Maka di akhirat, tempat yang kita tak mau pergi ialah neraka. Semua tak nak pergi, tak kira ahli baik ataupun ahli jahat. Tapi biasalah kata kitab hikam, innal jannah, nak masuk syurga wala bitamanni, jangan bukan sekadar berangan-angan. Kita kata kita tak mau pergi neraka, maknanya nak syurga lah. Tapi syurga takkan didapati dengan berangan-angan. Innal jannatu la yujad bitamanni, sesungguhnya syurga itu tak boleh didapati dengan berangan-angan. Maknanya kalau kita nak pergi ke neraka, kita nak ke syurga, maka syurga mesti dibayar dengan letih, lelah dan juga amal ibadat yang banyak. Sekadar berangan, shortcut, cari tempat yang tertentu aja, maka dia takkan menyampaikan kita ke dalam syurga. Jadi syurga mesti dipenuhi dengan ketaatan dan juga meninggalkan segala larangannya. Baik, qala musannif, kata pengarang kita, bagi mereka, yakni ahli neraka, Allah Ta'ala sediakan berlapis-lapis di atas dan di bawah api yang bergulung-gulung. Neraka ni tuan-tuan kena ingat, dia tak dapat lari daripada api. Nama pun nar, maksudnya neraka, maksudnya api. Dan api ini sifatnya bakar, sifatnya panas, sifatnya menyiksakan. Saya ingat tidak ada api yang menyenangkan. Kalau kita panaskan badan pun, api sikit-sikit bolehlah, bila dia besar kita pun lari, kan? Api ini dia sifat membakar, panas, menyiksakan. Jadi bila sebut neraka, dia tak dapat lari daripada api, dan api ini pun juga bersifat membakar. Tapi ini api neraka, bukan api dunia. Yang disediakan berlapis-lapis di atas dan di bawah, api yang bergulung-gulung. Di atas dan di bawah gulungan api yang menyelimuti mereka. Maknanya gulungan api itu duk keliling,
Kan? Tak boleh lari ke mana dah. Nak buat apa pun tak boleh. Atas, bawah, depan, belakang, dia pusing keliling, kita duduk di tengah-tengah tu, apa pun tak boleh buat. Kenapa Allah Ta'ala berfirman demikian? Iaitu ayat lahum min fawqihim zulalum minan nar wa min tahtihim zulal. Ayat yang di atas tu. Kan? Bagi mereka yang kafir disediakan lapisan-lapisan daripada api yang menyerkup di atas mereka. Maksudnya kenapa Allah berkata demikian atau berfirman demikian? Tujuannya adalah untuk menakutkan hamba-hambanya. Kan? Tujuannya untuk menakutkan hamba-hambanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, agama ini dihadirkan atas dua sifat. Yang pertama, basyir, berita gembira untuk mereka yang taat. Macam kita lah, insyaAllah di kalangan mereka yang taat pada perintah Allah, agama ini menggembirakan kita. Dia ajar kita bahawa berkat, kita pun seronok nak tunggulah berkat tu bila nak datang. Dia ajar kita pahala, dia memberitahu kita balasan, kita minta yang ni, kita buat baik yang ni, Allah bagi yang ni. Jadi menggembirakan. Itu sifat agama. Kalau agama itu dihadir hanya untuk seronok aja, semua cerita bab seronok aja, tak langsung cerita bab menakutkan, maka dia bukanlah agama yang sempurna. Dia tidak ada kesempurnaan di dalam agama tersebut. Sebab itu saya tengok di antara kaedah kalau kita nak buat perbandingan agama, comparative religions, kan? Muqarana din, kita nak buat perbandingan agama, di antaranya dia tengok adakah agama itu menyediakan dua kisah tadi, basyiran wa nazira, berita gembira dan berita menakutkan. Kalau agama tu macam agama guru Yahya, kan, ayah Pin, semua seronok aja, tak ada yang tak seronok. Itu bukan agama yang betul, kan? Agama yang sempurna mesti dia merangkumi dua tu. Berita yang menyeronokkan untuk mereka yang taat. Macam kita hari ni lah. Kalau tak kerana syurga pahala yang kita nak ni, tak duduk, tuan-tuan, kan? Baik duduk tempat lain, tak bangun malam-malam, tak bangun pagi-pagi, melelahkan diri kita untuk buat ibadat ini. Walaupun sebenarnya hakikatnya kalau kita mengaji tasawuf, tarikat, kita buat ibadat ini kerana bukan nak pahala pun. Tapi majoriti kita itulah sikap kita. Tak ada pahala tak buat, kan? Sebab tu kita buat duha, isyraq jarang kita buat. Sebab duha kita bayangkan dia punya pahala, kan? Tak apa, hak tu pun tak apa dah. Daripada langsung tak buat. Walaupun hakikatnya kita buat ibadah ini bukan kerana pahala, kerana sebagai tanda terima kasih di atas Allah Ta'ala menciptakan kita. Tapi majoriti kita biasanya nak pahala lah. Jadi maknanya agama ini dia menghadirkan berita yang menggembirakan bagi orang-orang yang taat. Kerana berita yang menggembira inilah orang sanggup berlelah, sanggup mengorbankan jiwa dan harta demi untuk meraih berita yang menggembirakan, iaitu syurga, tempat yang paling nikmat di antara semua tempat-tempat yang ada. Semua kita nak ke situ. Jadi kita pun berpayah-payahlah, bersusah-susahlah di atas dunia ini, kan? Kemudian satu lagi sifat agama, dia juga mesti membawa berita yang menakutkan. Inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nazira, kata Allah dalam surah Saf. Engkau ya Muhammad, kami utuskan untuk membawa berita yang menggembirakan dan berita juga berita yang menakutkan. Kepada siapa? Mereka yang tidak taat kepada Allah Ta'ala, tidak taat kepada perintah Rasul Allah Ta'ala, maka disediakan pula balasan-balasan yang menakutkan. Antaranya neraka sebagai destinasi terakhir kepada mereka yang engkar kepada perintah Allah. Tempat itulah kalau kita dengar mengaji bab neraka, mengaji bab seksa, mengaji bab azab kubur, tapi masih lagi duk melakukan kejahatan, ada something wrong lah, kata orang. Adalah yang tak kena pada ilmu yang kita ada, ataupun kita panggil ilmu yang tidak memberi manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, engkau jauhkanlah aku daripada ilmu yang tak memberi manfaat. Kita tahu, kita mengetahui sebenar-benarnya hakikat balasan neraka, tapi kita tidak mampu untuk mengelaknya, buat jahat juga, maka adalah suatu yang tak kena kepada diri kita ataupun amal kita ataupun ilmu kita. Kita tengok kisah orang sembahyang. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sembahyang.
Kan? Man yuhafiz salah, dia kata, man yuhafiz salah, barang siapa yang menjaga sembahyang, lahu burhanun wa diyaun wa hujjatun, bagi dia adalah keterangan, hujah dan juga cahaya, wa nurun, cahaya. Orang yang jaga sembahyang ni ada pada dia hujah, ada pada dia cahaya, ada pada dia keterangan. Wa man la yahfiz, barang siapa yang tak menjaganya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tak menjaga, la burhanun wala nurun wala hujjatun, tak ada apa, tak ada hujah, tak ada cahaya, tak ada keterangan untuk dia. Lepas tu wa qama fi yaumil qiyamah, dan mereka nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat, ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Mereka akan dibangkitkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf. 4 manusia yang terkenal dalam sejarah. Dia kata semua kita mengetahui siapa dia Qarun. So keterangan hadis tu dia kata, siapa yang tak jaga sembahyang kerana kekuasaan dia, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun. Siapa yang tak jaga sembahyang hanya kerana jawatan dia, dia akan dibangkitkan bersama dengan Haman. Siapa yang tak jaga sembahyang kerana hartanya, dibangkitkan bersama dengan Qarun. Dan siapa yang tak jaga sembahyang kerana bisnesnya, perniagaannya, maka dibangkitkan di akhirat nanti bersama Ubay bin Khalaf. Saya rasa hadis ini maklum tentang solat, tapi kita masih lagi tidak membuatnya. Itu maknanya ada yang tak kena kepada amal ibadat kita. Kecuali kalau kita ada satu perasaan nak buat, tapi nafsu tu duk melawan lagi, duk kuat lagi, kita kalah. Tapi satu hari kita berjaya buat, maknanya ada kebaikan kepada kita punya ilmu yang kita dapat itu. Baik. Tujuannya adalah untuk menakutkan hamba-hambanya. Dalam ayat ini jelas Allah Ta'ala gunakan perkataan yukhawwifu, menandakan ada peringatan dan ancaman daripada Allah buat hamba-hambanya. Ada orang tanya, kenapa perlu menakut-nakutkan hamba? Tak bolehkah cerita yang baik? Kerana ini Allah Ta'ala mencipta kita. Dia tahu perangai manusia. Ada yang lembut hatinya, ada yang keras hatinya. Buatlah macam mana pun macam itulah. Macam anak-anak kita sendiri pun macam itulah, macam-macam perangai, walaupun daripada mak dan ayah yang sama. Jadi ada anak-anak yang kita takutkan, pilah sana ada hantu, pada hantu tak ada pun. Kita menakut-nakutkan anak kita bukan tujuan kita nak suruh dia pi juga, nak suruh dia jadi baik. Allah Ta'ala dia lebih mengetahui tentang hambanya. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan tu? Menakut-nakutkan? Kerana sikap manusia yang ada pelbagai jenis kategori ini. Ada yang lembut hatinya, dengar sikit dia ada isap, ada lagi dia tak peduli, kan? Dia jalan juga, susah nak kata apalah, lalah dia kata apa, kubur masing-masing, hampa peduli apa, kan? Sebab tu orang buat cerita tu, orang ikut solat apa, ikut pengurusan jenazah. Tujuan ikut pengurusan jenazah sebenarnya kita nak bantu orang, tapi si fulan ini ikut pengurusan jenazah buat apa? Supaya dia kata mati esok tak payah tolong orang dah, buat sendiri, dia kata, kan? Sampai tara tu sekali ikut pengurusan jenazah supaya dia buat sendiri mati nanti, tak payah tolong orang minta bungkus ke apa, tak ada lah. Hak lain tujuan dia nak tolong orang, dia nak buat sendiri, dia kata. Dia fikir macam mana, wallahu ta'ala alam, kan? Padahal dia mati, macam mana dia dapat sendiri? Kok mana pun dia minta tolong orang juga. Tapi perangai mana nak cerita ni, benda ni kata, nak cerita sikap dia tu yang jenis hampa punya pasal, aku punya pasal, jangan kacau, dia kan? Kubur masing-masing. Baik, Allah Ta'ala menggunakan perkataan yukhawwifu, menandakan ada peringatan dan ancaman daripada Allah buat hamba-hambanya mengenai selimut yang Allah sediakan untuk ahli neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 41, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najziz zalimin. Disediakan untuk mereka hamparan-hamparan daripada api neraka, dan di atas mereka lapisan-lapisan penutup daripada api neraka, dan demikianlah kami membalas orang yang zalim disebabkan keingkarannya. Ni tuan-tuan, kan, maksudnya dia duduk dalam, kalau kita bayangkan kita duduk dalam satu bilik, hamparan kita tu, tempat kita tidur tu api neraka, maknanya panas. Di atas pula ceiling kita pun panas,
Maka kita duduk dalam suasana yang tak selesa lah. Kalau di atas dunia ni panas sana sini, duduk dalam kotak, dalam bilik yang berkuap. Begitulah sifat neraka tadi. Hamparan dia duduk, untuk dia duduk, tidur pun panas, di atas pun panas, kanan dan kiri pun panas mengelilingi dia. Maka itulah Allah Ta'ala kata apa? Kami balas kepada orang yang zalim. Saya kalau sebut bab-bab macam ni, saya suka memperingatkanlah diri saya dan juga tuan-tuan. Allah menggunakan perkataan zalim, maknanya kita tak terlepas daripada ni apa yang Allah sifatkan dalam Al-Quran ini. Kerana Allah tidak sebut kata, Allah tak kata dalam ayat Al-Quran ni. Yang kalau tuan-tuan tengok, wa kadzalika najziz zalimin. Allah tak kata wa kadzalika najzil kafirin. Kalau sebut kafir, kita rasa selamat. Orang kafir yang kena macam tu, aku Islam, okey, alhamdulillah, bunyi pun selamat kan. Tak kena gulung-gulung, tak kena hamparan tadi. Sebab Allah kata itulah balasan kepada orang kafir. Jadi kita pun duk terasa selamat. Tapi bila kata zalimin, maka zalimin ini termasuk juga kita di kalangan orang Islam kita sendiri. Orang zalim. Kenapa Allah marah sangat dengan orang zalim ni, tuan-tuan? Sebab orang zalim ni, dia kalau dalam kitab solat berjemaah tu, dia sebut membiarkan diri dalam kejahilan. Orang zalim ni, sebab tu orang zalim ni dalam surah Al-Isra, wala yaziduz zalimina illa khasara, tidak memperolehi apa-apa keuntungan orang yang zalim ini kecuali kerugian. Sebab rugilah, dia tak tahu. Dia membiarkan diri dalam keadaan kejahilan, tak tahu. Lepas tu dia tak berusaha untuk tahu. Kalau dia alim tak ada masalah, kan? Macam contohlah, saya bagi contoh kan, bukan nak masukkan tuan-tuan lah, mana-mana pun berlaku macam tu lah. Ada orang dia minat untuk beribadat, minat setiap waktu dia sampai maghrib, sampai isyak, sampai zuhur, sampai asar, sampai, tapi time kuliah dia start motor balik. Padahal dia tak tahu. Dia tak tahu. Kalau dia alim, cerita lain. Lepas tu dia pula tak ada masalah apa pun, saja nak balik rumahnya. Sehari orang azan dia mari pula. Sebab tu hari ni kita tengok di mana-mana masjid ramai orang waktu sembahyang. Waktu kuliah tak ada. Satu masjid kan, saya pergi, waktu maghrib penuh 7 sah. Saya kata, weh, ramai malam ni. Duduklah kita pun wirid, pusing belakang nak solat sunat. Tak ada, kosong. Sehari maghrib mari pula, asal isyak mari pula, penuh pula. Ada orang jenis macam tu, dia minat beribadat, tapi dia tak ada ilmu. Kalau dalam kitab Matan Sanusiah tu, fi Aqadil Ad-Durriyah tu, kitab tauhid, kitab usul, orang yang perangai macam tu, tuan-tuan, dianggap sebagai muslim asi, muslim yang berdosa. Boleh rujuk dalam kitab Matan As-Sanusiah. Sebab apa? Dia membiarkan diri dia dalam kejahilan. Kalau kita tengok, jadi itulah kadang-kadang bila kita nak sembahyang, kita kata betulkan saf, dia buat tak kisah, kan? Dia buat lambat-lambat. Dia macam tu. Dia sebab apa? Dia sebenarnya kadang-kadang dia tak tahu bahawa kepentingan membetulkan saf itu, kepentingan untuk datang awal tu dia tak tahu. Kenapa? Start motor balik waktu setiap kali kuliah. So Allah sebut orang yang zalim. Kecuali kalau kita dah alim, dah mengetahui. Sebab tu Allah sebut zalim ini rugi, khasara. Zalim ini juga Allah letakkan dia ke dalam api neraka. Sebab tu kalau kita tak tahu, kita kena mengaji. Kita kena mengaji, kena tengok. Lepas tu bila kita dapat ilmu, baru kita dapat menjalankan pelaksanaan ibadah kita dengan benar-benar ilmu kita. Ini kita tengok Allah macam-macam lah. Saya cakap, tuan-tuan, saya sendiri pernah berapa kali menghadapi orang yang masbuk muafiq pun tak lepas lagi. Berapa kali semayang sebelah saya, kita rokok dah, bila imam rokok dia tak rokok lagi. Lepas tu bila imam bagi salam, dia pun bagi salam, gabung punggung, dia balik, kan? Maknanya dia buat 3 rakaat, tak cukup 4, kerana dia tak rokok bersama dengan imam. Padahal benda masbuk muafiq ni, bagi saya, bagi kita lah yang duk mengaji ni, benda asas lah. Masbuk muafiq ni bukan benda yang payah mana pun, kan? Tapi kalau jenis orang dia tak tahu langsung, memang dia anggap tak apa, aku ikut imam dah lah. Itu satu lagi, pernah saya jumpa dia mari belakang, dia hambat tu, dia sudah rokok, sujud, lepas tu sampai ngam-ngam tu baru dia tunggu. Rupanya dia hambat daripada belakang, bukan dia sambung selepas tu, dia sambat daripada belakang pun berlaku. Kan, nak cerita, kalau tak mengaji,
Maka sebab itu dalam kitab tauhid dipanggil muslim yang asi, muslim yang berdosa. Apa alasan dia? Kerana dia ada pemikiran, dia ada peluang, ada ruang, ada kesihatan, tapi dia tidak mencari ilmu. Maknanya akal dia tak guna untuk berfikir. Itu dipanggil muslim yang asi. Dalam kaedah akidah dia sebut muqallid, orang yang ikut-ikutan. Nah, ini kita kena fikir sama-sama supaya Allah Ta'ala tidak membalas kezaliman yang kita buat ini dengan api neraka walaupun kita beragama Islam. Okey, baik. Disediakan hamparan kepada ahli neraka, iaitu tempat untuk mereka berbaring. Tika daripada api neraka. Juga disediakan selimut dalam keadaan api yang bergulung. Selimut daripada api. Kita masuk dalam bilik, tutup aircon, tutup kipas, cuba selimut tengok berkuat. Allahu Akbar. Tak boleh nak kata apa dah. Lepas-lepas tu rasa lega. Itu baru bilik kan. Inilah balasan bagi orang yang berbuat zalim. Dia sebut lagi, inilah balasan bagi orang yang berbuat zalim. Kenapa? Allah bagi peluang atas dunia, dia tak mau. Allah bagi ruang untuk kesihatan, kelapangan, dia tak mau. Allah bagi segala kemudahan, nikmat kereta, nikmat rumah, nikmat badan yang sehat, masa yang banyak, dia tak ambil peduli. Itu yang Allah marah tu, orang yang zalim. Inilah balasan bagi orang yang berbuat zalim. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena sentiasa berfikir bahawa kita akan kembali kepada Allah supaya perbuatan kita ini sentiasa ikut apa yang Allah nak dan tinggal yang apa yang Allah larang. Kita buat zalim pada diri kita sendiri. Allah gunakan perkataan kalimah Ghawash dalam kitab Baharul Muhit, menyatakan ia merupakan kalimah isti'arah. Isti'arah ni maknanya menunjukkan Allah tak apa nak, Allah nak tekankan betul-betul keadaan tersebut. Allah Ta'ala menggunakan metafora. Isti'arah, Allah nak cerita betul-betul. Dalam Al-Quran tuan-tuan, kalau kita mengaji, dia ada kalimah-kalimah yang bersifat metafora. Seperti Allah ceritakan tentang anjing kan. Allah sifatkan orang yang kafir ini seperti mana anjing. In yatrukul yalhas au tatrukul yalhas. Hambat pun dia keluarkan lidah, tak halau pun dia keluarkan lidah. Dia gunakan anjing sebagai gambaran dia. Itu dia panggil metafora. Ada satu khas ahli tafsir, Azam Kashi, kalau tak silap saya, dia keluarkan satu kitab tafsir. Dia pilih ayat-ayat yang bersifat metafora sahaja. Ada kitab dia. Ada kitab dia, ayat-ayat metafora yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Ayat ini Allah sebut macam contoh, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatas sab'an sana sunnabillah. Itu antara ayat-ayat metafora. Yang mana Allah nak tekankan, nak ceritakan pahala yang hampa dapat, neraka yang hampa akan rasai kalau hampa membiarkan diri kita berada dalam kezaliman ini. Isti'arah dipanggil. Allah menggunakan metafora terhadap apa yang mereka lihat menyelimuti mereka. Sebagaimana berjalan dalam panas yang terik, kemudian kita nampak uap-uap air terbiar di atas tar. Kita nampak apa? Fata Morgana dia panggil kan. Daripada jauh nampak macam air je kalau atas jalan raya yang panas tu. Kita menyangka ada air di sana. Apabila mendekatinya, kita tidak akan menemukan air di situ. Kalau disebut bab ni, kalau nak cerita bab Dajjal tuan-tuan, inilah di antara kaedah Dajjal menipu kita. Dia tawarkan kita syurga, kita pun seronok dengan syurga tersebut. Bila pi dekat baru tahu bukan syurga, rupanya neraka. Maknanya kita dah masuk dalam lengkungan Dajjal tadi, nak keluar tak boleh dah. Karena Dajjal ini telah mengepung kita, yang mana kita kata syurga tadi rupa-rupanya neraka. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita cerita pasal Dajjal ini, Nabi pernah menyebutkan bahawa kita akan mengalami 3 zaman. Ada 5 zaman. Saya dah sebut dah 5 zaman utama. Zaman kenabian, zaman manhaj kenabian, zaman mulkan adhan, zaman mulkan jabariyan, kemudian balik kepada zaman kenabian.
Hari ini kalau ikut kata ulama, kita berada di zaman mulkan jabarian. Ada lima umur, lima kategori zaman umat Nabi. Mula-mula zaman Nabi dah selesai. Kemudian zaman Khulafa Ar-Rasyidin, Minhaj Nabawi dah selesai. Minhaj mulkan adhan, kerajaan menggigit dah habis. Sekarang kita berada dipanggil mulkan jabarian, kerajaan berkuku besi. Tapi saya kata bukan dia sifatkan, bila Nabi sifat tu bukan ke tempat kita, tapi disifatkan di Timur Tengah, keadaan-keadaan yang berlaku sekarang ini. Kemudian baru dia kembali balik pada zaman minhaj kenabian. Pada zaman inilah, zaman yang kita hidup mulkan jabariyah inilah, Ya'juj dan Ma'juj akan turun. Dajjal akan keluar, Dajjal yang sebenar akan keluar, Imam Mahdi akan turun, Nabi Isa pun akan turun pada zaman ini. Lepas itu barulah dia berpindah kepada zaman minhaj nubuwah, zaman kenabian, di mana Nabi Isa akan memerintah dengan penuh adil. Di mana zaman yang kita duduk ni tuan-tuan, zaman yang kritikal. Nasib baik kita dapatlah bertemu dengan yang saya sebut tadi, Jassasa, Dajjal, apa semua, Ya'juj dan Ma'juj. Nasib tak baik kita mati dulu, tak apalah kan, kita mati dulu. Jadi kita kena jagalah supaya zaman ini kita terselamat daripada fitnah Dajjal. Bacalah doa selalu tuan-tuan, Allahumma inni a'udzubika min fitnati syarrin nisa wa min fitnatil masihid dajjal. Doa yang Nabi ajar kepada kita. Baik, demikian Allah Ta'ala mengumpamakan, nampak seperti selimut, tapi ia bukan selimut, bahkan api yang bergulung-gulung. Tiada sedikit pun waktu rehat di dalam neraka, digulungkan dengan api dalam keadaan tidak akan mati selama-lamanya. Cuba tuan-tuan tengok perasa ayat, tiada sedikit pun waktu rehat di dalam neraka. Kan, saya pernah sebut dulu, kita duduk dalam dunia ni, kita masuk dalam penjara, katakanlah na'udzubillah lah kan, contohlah kita kena hukum sebat. Orang hak sebat tu penat kan, dia sebab Allah letih, dia kata tukar shift, dia boleh berehat dulu, dia berhenti dulu, dia balik lunch ke, dia balik rehat ke, lepas tu dia sambung kerja dia pula, ada peluang rehat. Tuan-tuan baca sejarah penjara Abu Ghraib di Iraq tu yang lepas perang Teluk kan, tuan-tuan baca banduan Abu Ghraib tu macam mana. Di antara yang saya boleh kongsi, dia letak anjing tu akan menyalak. Anjing tu pula bukan anjing hak kita jadi ambil batu lari tu kan. Tu tak apalah, kita boleh tipu dia, kita ambil batu dia lari. Ni anjing yang jenis besar lembu, dia letak depan penjara. Jadi anjing tu kaduk kalau kita tuan-tuan bayangkan tu, anjing tu bila masa boleh terkam kan. Tapi ada ketikanya anjing tu berletih, berhenti, dia pun menyalak, duduk rehat kan. Masa tu banduan tu kata apa, dapatlah kami rasa lega sikit waktu anjing tu tak menyalak, rasa lega sikit. Maknanya kok mana pun di atas dunia ni ada juga waktu untuk berehat. Kerana hak buat tu pun manusia juga, dia pun letih, dia pun nak balik tidur, dia pun nak tukar shift. Tetapi di dalam neraka yang melaksanakan hukuman ialah para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum kan. Tidak mengingkari akan perintah Allah, dan mereka mana ada makan dan minum, mana ada nak balik rumah tidur kan, mana ada nak tukar shift malaikat ni. So kerja dia ikut je lah. Allah kata bakarlah dia. Istilah kita 24 jam lah, non stop. Tapi di sana mana ada 24 jam kan. Maknanya tidak ada waktu rehat dalam neraka. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita kenangkan balik Abu Jahal kan, kita kenangkan balik Abu Lahab. Saya sebutkan budak sekolah lah biasanya kan. Abu Jahal, dia mati, umur dia dikatakan dalam 68 ataupun 67 tahun dalam peperangan Badar. Dia mati 67 tahun lah kita kata. Maknanya dia hidup 67 tahun. Tarikh dia mati sampai ke hari ini, kita ambil tahun hijrah lah, 1444 hijrah kan, 1444 hijrah. Maknanya dia mati dah 1444 hijrah. Dia hidup di atas dunia 67 tahun. Bayangkan tempoh dia hidup dengan tempoh dia mati sekarang ni, dah berapa lama dah. Lu nak sampai kiamat, wallahu ta'ala alam berapa lama lagi. Dan sebaik saja dia mati, saat itu dia dah mula disiksa. Maknanya selepas saja dia mati 1444 hijrah dulu,
Allah Ta'ala telah mula start menyiksa dia. 1404 tahun diseksa sampai ke hari ini. Kaedah siksaan macam mana? Yang kita tengok dalam hadis, yang Ibnu Mas'ud kata dia berjalan di tepi kubur, tiba-tiba satu kubur terbuka, bangkit lembaga yang warna hitam, di lehernya ada belenggu daripada rantai, kemudian ada 2 lembaga hitam pula di belakang, tarik. Setiap kali dia bangkit nak keluar daripada kubur, lembaga tu akan terletak jatuh dalam kubur. Bangkit lagi nak keluar daripada kubur, lembaga tu rentak jatuh dalam kubur, menggelupur dia dalam kubur itu. Kata Ibnu Mas'ud, balik jumpa Rasulullah, dia kata itulah Abul Hisham, iaitu Abu Jahal, yang disiksa oleh Allah sejak dia mati sampai kiamat. Kita bayangkan 1400 tahun dia disiksa pada tu. Hidup hanya 67 tahun ataupun lebih kurang 70 tahun lebih lah sebelum kematian dia. Agak-agak kalau kita tanya balik, berbaluikah kita buat jahat, menentang agama Allah, tak solat, dengan keadaan kita nak diseksa oleh Allah di dalam kubur nanti. Kalau kita fikir macam tu, kita rasa macam takut untuk membuat kejahatan. Kenapa? Umur di dunia dengan umur kita di dalam kubur nanti jauh bezanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kecuali kalau kita mati-mati, esoknya terus kiamat kan. Mati malam ni, pagi esok lepas subuh kiamat dah kan. Itu. Tapi sebenarnya ada perbahasan berkaitan dengan masa tu. Sebab ada orang komplain. Dia kata kalau macam tu untunglah, siapa mati lambat dia lambat seksa sekejap, siapa mati lama seksa lama. Sebenarnya ada dia punya kaedah dia. Sebab kita menggunakan kaedah masa, sedangkan alam akhirat dia tidak ada masa lagi. Kan? Dia tidak menggunakan kaedah lama baru ke apa. Dia sama aja dalam alam akhirat nanti. Tapi kita cerita umur kita dunia lah. Yang saya bincang ni dunia berkaitan dengan kematian Abu Jahal tadi. Kan? Abul Hakam tadi kan? Baik. Tiada sedikit pun waktu rehat di dalam neraka, digulungkan dengan api dalam keadaan tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya. Tonton tengok tak baru ni yang budak kena gigit dengan buaya tu. Kan? Saya tengoklah dalam dia hantar dalam grup kan. Allahu Akbar. Terbayang kesian tu. Mak bapak dia pun dah masya-Allah wa tabarakallah, mudah-mudahan dia bersabarlah kan. Tapi saya duk bayang waktu tu tengah dia menggelepar di mulut buaya tu kan. Pada gelepar-gelepar kejap waktu habis. Matilah tu kan. Habislah, bila mati tak ada apalah. Kan? Kita tengok tu Allah, kita kesian lah kan. Tengok kejadian berlaku di Ladatu, kata saya Ladatu kan. Ladatu. Maknanya sengsara kita, kesakitan kita berakhir dengan kematian. Walaupun sebenarnya hakikat bila roh kita ada keluar masih lagi rasa sakit, tapi cerita yang kita tengok dia ni kematian lah. Tapi di akhirat dia tidak akan mati selama-lamanya. Sebab itu dalam satu hadis tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang kafir ini bila dia dibangkitkan dalam kubur, bila dibangkitkan di padang mahsyar nanti, Allah buat datangkan dia kambing. Kan dalam hadis Bukhari kata silap saya, kambing yang tak bertanduk, kambing yang bertanduk, dia tanduk kambing yang tak bertanduk di atas dunia. Kita bayangkan kambing tak ada balasan tuan-tuan. Kambing tidak diberi tanggungjawab. Bukan macam kita. Kita diberi kena bertanggungjawab. Kambing tak bertanggungjawab. Tapi Allah hadirkan juga seekor kambing untuk nak cerita keadilan Allah. Lalu Allah kumpulkan semua manusia. Kambing yang atas dunia bertanduk, dia tanduk kambing tak bertanduk. Di akhirat nanti Allah tumbuhkan tanduk pada kambing yang tak bertanduk tadi. Dia tanduk pula kambing yang atas dunia lu tanduk dia. So orang-orang kafir dia tengok terkejut keadilan yang Allah akan balas. Allah balas dengan seadil-adilnya, sehingga kambing tu pun, kalau kita kambing bukan ada balasan apa pun, cuma Allah hadirkan nak menunjukkan keadilannya. Sebab tu dalam Al-Quran surah An-Naba Allah sebut waqalal kafirun yaqulu ya laitani kuntu turaba. Bila orang kafir tengok keadilan Allah macam tu, lalu dia kata, kata orang kafir kata, kalau macam ni lebih baik kami jadi tanah, dia kata. Maknanya menyesal orang kafir ni jadi manusia. Menyesal mereka jadi manusia kerana Allah balas walaupun pada makhluk yang tidak diberi tanggungjawab pun. Apatah lagi kita manusia yang Allah beri tanggungjawab.
Tengok itu yaqulul kafirina ya laitani kuntu turaba. Celakalah kami, dia kata. Lebih baik kami jadi tanah sahaja. Maknanya kita macam itulah, kalau tahu tak payah pun tak apa. Macam itulah kan. Kita dah mula menyesal, tapi waktu tu menyesal di negeri akhirat. Kalau kita nak menyesal, lebih baiklah kita menyesal di atas dunia. Kita masih ada peluang untuk patah balik dan juga kembali balik kepada jalan yang benar. Jangan risau kerana pintu taubat masih terbuka. Malam tadi kitab Muhimmah kan, contoh kitab Muhimmah. Kitab Muhimmah dia kata seorang perempuan yang keluar daripada rumah tanpa izin suami, lepas tu Allah tak terima amal ibadat dia sehingga dia kembali. Kemudian dia kembali pula, dia minta maaf dekat suami dia dalam keadaan tak ikhlas. Maaf kan, mata tengok ke lain, cebik mulut apa semua kan, tak ikhlas, maka tidak juga diterima amal dia tu. Kitab Muhimmah tuan-tuan, boleh rujuk kitab Muhimmah. Malam tadi saya mengajar di Pak Dolah. Kecuali dia kata apa, segala-galanya itu akan diampunkan oleh Allah melalui taubat. Tu nak ada besarnya pintu taubat tadi yang Allah sediakan dalam surah An-Nur kan. An-Nur, orang yang menuduh zina kepada perempuan-perempuan yang baik, fajriduhum samanina jaldah, dipukul. Illal ladzina mula-mula lepas dipukul, Allah kategorikan orang yang suka menuduh ini sebagai orang fasik. Wa ulaika humul fasiqun. Orang fasik ni apa tuan-tuan? Orang yang banyak dia buat dosa buat pahala, buat dosa buat pahala, buat dosa buat pahala. Tapi kalau dikumpul-kumpulkan dosa dengan pahala, dosa lebih banyak pada pahala. Ini kita pakai fikir sendiri orang fasik ni. Orang fasik ini dia banyak sikit dia punya isu-isu dia. Dia Muslim, dia Islam, dia mari sembahyang, dia buat baik, tapi kadang-kadang dia buat jahat, buat baik, buat jahat. Dia bercampur. Dikumpul-kumpul, tengok jahat lebih banyak pada baik. Kita payah nak agak. Sebab tu orang jenis macam ni, dia tuduh orang, maka Allah kategori dia akan sebagai orang fasik. Dalam surah Al-Munafiq pun Allah sebut, iza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Orang fasik bawa berita, kenalah kita ambil tabayyun, ambil keterangan. Apa tujuannya? Kerana sikap orang fasik ini, sat buat baik, sat buat jahat, sat buat baik, sat buat jahat. Tapi kategori dia banyak jahat pada baik. Kecuali illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu, kecuali mereka yang bertaubat. Taubat lagi. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah sungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taubat juga menjadi pintu kepada penyesalan kita. Jadi maknanya taubat ini sangat besarlah dia punya kedudukan dia. So maknanya kita kena sentiasa bertaubat, sentiasa istighfar, sentiasa mengingati keadaan nasib kita di negeri akhirat. Kata hukama, tafakkarus sa'ah khairum min alfi raka'ah. Berfikir sesaat lebih baik daripada solat 1000 rakaat. Maknanya solat sunat 1000 rakaat. Berfikir tentang nasib kita di dalam dunia ini, berfikir tentang nasib kita di negeri akhirat nanti, apa akan jadi pada kita, siapa nak selamatkan kita. Khairum min alfi rakaah, lebih baik daripada 1000 rakaat kita sembahyang. Kenapa berfikir ini mendatangkan keinsafan, bertaubat? Kan kita dengar kisah wali zaman Nabi Musa kan. Dah masuk waktu dah kan. Wali pada zaman Nabi Musa. Sebab apa? Kan disebut bahawa wali ini dia suka berzina, dia suka minum arak, tiap-tiap hari minum arak, tiap-tiap hari berzina. Tapi wali, bila dia mati, orang campakkan dia dalam lubang jamban lah senang kan, tempat kotoran lah. Orang campak dia tempat kotoran. Sebab apa? Dia ni suka buat benda yang tak baik. Tapi Allah wahyukan kepada Nabi Musa, pi ambil mayat saudara kamu tu, kerana dia adalah waliku. Nabi Musa pun pi tengok, ingat kan sebut wali ni kan, warak dengan serban apa lah, kita dah bayangkan wali kan. Pi tengok, malaikat yang bawa dia, pi tuntun pi tengok duduk tempat kotoran. Nabi Musa kata Allah salah bagi arahan ke ni kan? Takkan wali duduk tempat macam ni? Kan?
Lepas tu Nabi Musa pun oleh kerana arahan tu daripada Allah, dia pun ambil bersih-bersihkan kapan jenazah tu, masukkan dalam lahat, selesai. Lalu dia tanyalah pasal apalah wali duduk tempat macam ni. Rupa-rupanya dia ni bertaubat yang sesungguh-sungguhnya. Dengan taubat dia itu, walaupun dia tak sempat nak sembahyang, dia tak sempat nak buat baik, tapi dengan taubat dia itu Allah Ta'ala telah mengampunkan dia sehingga martabat dia naik menjadi waliullah. Ini kelebihan orang yang bertaubat, tuan-tuan. Ini cerita ni bagi apa? Supaya kita yang masih hidup, masih peluang ini, dapatlah kita kembali balik kepada jalan yang benar, supaya kita selamat daripada sebarang mara berbahaya, khususnya di neraka kelak. Baik, wallahu ta'ala alam. Kita akan sambung pertengkaran ahli neraka di hadapan Allah, pada tajuk kita yang seterusnya, pada perjumpaan kita pada minggu depan, insya-Allah. Okey, setakat itulah untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita, Allah berkati ilmu kita, dan Allah jadikan ilmu kita ini manfaat untuk diri kita, insya-Allah. Jadi perjumpaan kita akan datang, kita akan bincangkan berkaitan dengan pertengkaran ahli neraka di hadapan Allah. Wallahu ta'ala alam. Minta maaf sebarang kekurangan dan kesilapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين وإلهام الملائكة المقربين. زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr